Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mohon perhatian. Bagi memastikan majelis berjalan dengan lancar, hadirin penonton sekalian diingatkan agar senyapkan mic anda agar majelis berjalan dengan lancar. Untuk makluman, program kita akan bermula sebentar lagi. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seuntai rasa. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Zuriza Ibrahim selaku penyelaras kursus Masyarakat Industri dan Hubungan Pekerjaan semester 4 sesi 2021-2022 yang berusaha barisan ahli kumpulan e-seminar kursus Masyarakat Industri dan Hubungan Pekerjaan semester 4 sesi 2021-2022, barisan pelajar kursus Masyarakat Industri dan Hubungan Pekerjaan semester 4 sesi 2021-2022 UMS Kampus Induk Kota Kinabalu, dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kampus rahmat. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini bagi melangsungkan e-seminar program perkongsian ilmu yang bertajuk Taylorism, adakah ia masih relevan pada hari ini? Anjuran kursus Masyarakat Industri dan Hubungan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas penglibatan anda dan mengalu-alukan kehadiran Tuan Puan. Saya Nur Shima binti Faisal akan bersama anda selaku pengacara majlis anda sepanjang program ini berlangsung. Petik kenanga, indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menadahkan tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Muhammad Khairani Halani untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih saudari Nur Shima. Kita mulakan bersyukur dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami mendatangan memohon restu-Mu. Kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesehatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah program ini sebagai program wasilah ke arah mempereratkan hubungan antara kami, ya Allah. Ya Allah, perkukuhkanlah azam dan iltizam kami bersama dengan mencerahkan usaha dan tenaga dan agama bangsa dan negara. Sempurnakanlah khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami, limpahkan cahaya petunjuk untuk kami terus meneruskan tanggung jawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fila minna syakina wa la arhuma. Ya Allah, jadikanlah perkongsian ini sebagai satu perkongsian yang dirahmati, perpisahan kami pula sebagai perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Jauhkanlah kami dari segala bencana, kebinasaan dan kerosakan dan apa-apa perkara yang menjauhi kami daripada rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Khairani Halani atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai seminar dibuka, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Saudara Muhammad Khairani untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan topik utama kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, Saudara Muhammad Khairani juga merupakan salah seorang pelajar daripada program Hubungan Industri Universiti Malaysia Sabah dan merupakan pelajar tahun kedua. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, baiklah, terima kasih saudari Nur Shima. Sebelum panel kita yang hebat ini meneruskan isu dan topik yang mengenai adakah
terorisme masih relevan pada hari ini? Ada lebih baiknya saya memberi sedikit pengetahuan mengenai apakah itu terorisme. Terorisme dinamakan sempena penciptanya yang merupakan jurutera Amerika Frederick Wilson Taylor, merujuk kepada bentuk organisasi kerja saintifik yang ditakrifkan oleh beliau dan murid-muridnya dari tahun 1880. Menurut Kaldari 2007, Taylor merupakan seorang jurutera dan pengurus yang merupakan antara orang pertama yang memperkenalkan proses memaksimumkan output melalui perhatian tingkah laku manusia di tempat kerja dan merumuskan satu set peraturan khusus untuk mengendalikan dan menggunakan kemahiran manusia. Seterusnya adalah definisi terorisme menurut Kamus Farisia adalah kaedah organisasi saintifik bagi kerja industri yang bertujuan untuk memastikan peningkatan produktiviti berdasarkan pengurusan proses, pengeluaran, pemisahan yang ketat antara kerja manual dan intelektual, pemacuhan tugas dan penyeragaman alat, syarat dan kaedah kerja. Organisasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dengan mengedarkan proses kerja dalam unsur-unsur separah dan masa yang menghapuskan pergerakan tindak tidak produktif. Sekian, terima kasih daripada saya. Teruskan. Ridwan ucapan terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Khairani atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Seterusnya, suka saya memperkenalkan serba sedikit berkaitan dengan panel-panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Panel pertama kita pada hari ini adalah saudara Mazlan Gibbon, nomor metrik BA 20110838 yang merupakan salah seorang pelajar daripada kos hubungan industri dan juga merupakan penuntut tahun kedua di Universiti Malaysia Sabah. Saudara Mazlan akan mengupas serba sedikit berkaitan pandangan saudara Mazlan berkaitan tajuk e-seminar kita pada hari ini. Seterusnya, beralih pula kepada panel kedua kita yang cantik manis iaitu saudari Sumaya binti Maksud, nomor metrik BA 20160873 yang merupakan pelajar tahun kedua di Universiti Malaysia Sabah yang mengambil kos hubungan industri sebagai pengajian utama. Saudari Sumaya merupakan salah satu panel kita pada hari ini yang akan membincangkan berkaitan tajuk kita iaitu terorisme, adakah ia masih relevan pada hari ini. Semestinya kami sangat menantikan ulasan lanjut daripada saudari Sumaya kelak. Beralih pula kita kepada panel kita yang ketiga iaitu saudari Hazimah Syamimi binti Raslin Aliuddin, nomor metrik BA 20110313 yang juga merupakan salah seorang pelajar dalam aliran kos hubungan industri tahun kedua Universiti Malaysia Sabah. Kami turut mengalu-alukan pandangan yang akan diutarakan oleh saudari Hazimah berkaitan tajuk utama kita pada hari ini. Sesungguhnya, kami sangat mengharapkan ilmu pengetahuan yang dapat membuka minda pada hari ini di samping mengadakan e-seminar yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, slot pertama akan dimulakan dengan e-seminar terorisme, adakah ia masih relevan pada hari ini bersama panel pertama kita pada hari ini iaitu saudara Mazlan Gibbon. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator saudari Nurshima. Saya bersama ahli panel yang lain sangat berbesar hati kerana dapat hadir dalam sisi seminar berkaitan dengan adakah terorisme masih relevan dilakukan pada hari ini. Baik, dari sudut pandangan saya adalah terorisme ini sebenarnya masih relevan dilakukan pada hari ini. Walaupun kita mengetahui bahwa pada hari ini masyarakat dunia semakin berkembang pesat dalam pelbagai teknologi modern bagi memudahkan manusia dalam melakukan apa juga kegiatan dalam kehidupan harian, khususnya dalam pekerjaan. Justru hari ini perkembangan industri 4.0 sangat memudahkan dan membantu manusia membuka pelbagai jenis kegiatan, pekerjaan, perkhidmatan dan sebagainya dengan sangat mudah. Syarikat-syarikat maju dan majikan selalunya menginginkan kecakapan
Syarikat-syarikat maju atau majikan selalunya menginginkan kecakapan pekerja yang tinggi bagi pengeluaran serta produktiviti. Hal ini telah menyebabkan sebagian daripada Taylorism semakin kurang digunakan pada hari ini dalam dunia pekerjaan. Walaupun demikian, ada beberapa prinsip pengurusan saintifik yang masih relevan hingga hari ini menurut Frederick Taylor. Antara prinsip pengurusan saintifik yang masih relevan hingga hari ini adalah tugaskan pekerja berdasarkan kemampuan mereka. Situasi ini sangat mempengaruhi kecakapan yang tinggi dalam pekerjaan, karena setiap pekerja mempunyai kemampuan masing-masing dalam setiap pekerjaan. Oleh itu, daripada menugaskan pekerja secara rawak ke mana-mana pekerjaan terbuka, adalah lebih baik agar syarikat atau majikan menilai setiap pekerja yang mana lebih mampu untuk setiap pekerjaan tertentu dan latih mereka untuk bekerja pada tahap kecakapan yang tinggi. Hal ini semestinya menguntungkan syarikat atau majikan karena pekerja yang berkemampuan dalam bagian pekerjaan yang mereka lakukan seterusnya meningkatkan kecakapan pekerjaan. Selain itu, adalah pantut untuk pihak syarikat atau majikan untuk memantau prestasi pekerja. Hal ini perlu dilakukan oleh majikan kepada pekerja jika majikan menginginkan kecakapan pekerjaan yang tinggi. Pihak syarikat atau majikan harus menilai kecakapan pekerja dan memberikan arahan apabila perlu untuk menjamin mereka bekerja secara produktif. Hal ini dapat mengekalkan kecakapan pekerja untuk bekerja secara produktif karena adanya pemantauan prestasi pekerja yang ini juga adalah untuk mengenal pasti agar prestasi pekerja tidak menurun. Oleh itu, saya pikir setakat itu saja dari saya yang saya mampu kongsikan berkaitan dengan Taylorism ini. Mungkin ada pandangan tambahan yang akan dikongsikan oleh ahli panel yang lain. Oleh itu, saya kembalikan kepada moderator, Saudara Nursima. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Mazlan Gibbon atas perkongsian yang penuh bermakna dan bermaklumat sebentar tadi. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, kita mengalu-alukan panel kedua meneruskan e-seminar ini dengan perkongsian yang akan diberikan oleh Saudari Sumaya binti Maksud. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Terima kasih kepada Cik Shima selaku moderator e-seminar kita pada hari ini. Baiklah, isu utama sekali dalam kerja Taylor ialah menggunakan pengetahuan untuk membuat sesuatu keputusan. Jadi maksudnya di sini, setiap pengurus tidak semestinya mempunyai kepakaran istimewa, sebaliknya pengetahuan sahaja pun sudah cukup memadai untuk seseorang itu mengurus sesuatu organisasi. Jadi ini termasuk dalam salah satu daripada 4 prinsip ilmiah menurut Frederick Taylor, iaitu pilih kaedah berdasarkan sains, bukan kaedah praktik. Ini bermaksud daripada membiarkan setiap pekerja kebebasan menggunakan kaedah-kaedah praktik mereka sendiri untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Sebaliknya, anda harus menggunakan kaedah saintifik untuk menentukan satu kaedah terbaik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah, itu sahaja dari saya. Saya teruskan kepada Cik Moderator. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Sumaya binti Maksud atas perkongsian yang penuh bermakna dan bermaklumat sebentar tadi. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Seterusnya, kita beralih pula kepada panel yang ketiga, iaitu Saudari Hazimah Syamimi binti Roslin Alewidin, yang juga merupakan panel kita yang terakhir pada hari ini. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para hadirin yang hadir dalam seminar pada hari ini.
Okey, pada pandangan saya, terorisme ini adalah masih relevan kerana mampu membantu untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Saya mengatakan hal ini kerana salah satu prinsip yang digunakan dalam terorisme adalah membahagikan beban kerja yang dengan betul antara pengurus dan pekerja. Sebagai contoh, pengurus harus merancang dan melatih, sementara pekerja harus melaksanakan apa yang telah dilatih untuk dilakukan. Lalu bagaimanakah pula prinsip ini dikatakan mampu mencapai matlamat organisasi? Baik, saya akan menerangkan berkaitan prinsip ini yang menunjukkan mengapa saya berpendapat bahawa prinsip ini masih relevan. Secara umumnya, prinsip ini menunjukkan bahawa pengurus dan pekerja perlulah melakukan dan menumpukan tugasan berdasarkan peranan mereka masing-masing dalam organisasi tersebut. Seperti contoh yang telah saya nyatakan tadi, pengurus harus merancang dan melatih. Selain itu, pengurus juga berperanan untuk mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber manusia, kewangan, fizikal dan maklumat dalam organisasi ke arah pencapaian organisasi. Peranan-peranan ini adalah sangat penting sebagai seorang pengurus dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Seperti yang saya nyatakan tadi, pengurus berperanan dalam merancang. Kita sedia maklum bahawa perancangan merupakan antara proses yang penting dalam organisasi yang menyenarai aktiviti-aktiviti yang harus dilakukan untuk mencapai objektif-objektif organisasi. Organisasi pula dapat membantu untuk melaksanakan apa yang diputuskan dalam perancangan. Sebagai contoh, pengorganisasian dapat menentukan sumber atau pekerja untuk melakukan aktiviti yang telah ditetapkan dalam perancangan. Selain dapat mengelakkan kerja-kerja yang bertindih, usaha pengorganisasian yang betul dan terancang dapat membahagikan beban kerja secara munasabah dan selesa, dapat menghindarkan para pekerja yang bersesuaian dengan aktiviti, serta dapat menggunakan mereka secara seoptimumnya. Ini juga dapat mengelakkan daripada berlakunya pembaziran sumber tenaga manusia, manakala mengawal adalah satu proses yang melibatkan pengurus memantau prestasi kerja semasa dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang dijangkakan. Maka, jika kita lihat, kesemua peranan ini adalah membawa kepada pencapaian matlamat organisasi. Justru, pengurus perlulah menumpukan perhatian terhadap tugasan-tugasan mereka kerana mereka merupakan individu yang penting dalam organisasi. Manakala bagi pekerja pula, mereka perlulah melakukan tugas yang telah diperintahkan dan seperti yang telah dilatih kepada mereka. Seperti yang disebutkan oleh panel pertama kita tadi, iaitu Saudara Mazlan menyatakan bahawa pekerja perlulah diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Oleh itu, pekerja perlulah melaksanakan kerja atau tugasan yang tertumpu dengan bidang pekerjaan mereka sahaja. Hal ini kerana untuk mengelakkan pekerja dari melakukan tugasan yang tidak mempunyai kaitan dengan kemahiran atau bidang tugas mereka dan juga mengurangkan pergerakan yang tidak perlu dalam tugas mereka. Justru hal ini sekaligus mampu meningkatkan kecekapan pekerja dalam organisasi. Bukan itu sahaja, prinsip ini juga menunjukkan bahawa wujudnya keadilan dalam pelaksanaan kerja. Hal ini demikian kerana prinsip ini menekankan pembahagian kerja yang betul terhadap pengurus dan pekerja, yang menunjukkan bahawa bebanan tugas dan tanggungjawab yang diberikan terhadap pengurus dan pekerja adalah adil dan saksama, yang mana pengurus melaksanakan tugasan mereka yang sewajarnya, begitu juga dengan pekerja. Tidak dinafikan keadilan sangat diperlukan dalam organisasi, bukan sahaja untuk kepentingan organisasi, malah untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tanpa keadilan, maka kita akan lihat masalah seperti penindasan, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa mungkin akan menjadi-jadi dalam sesebuah organisasi. Oleh hal yang demikian, melalui pendekatan terhadap prinsip ini dapat disimpulkan bahawa prinsip ini menggalakkan pengurus dan pekerja untuk memberi perhatian sepenuhnya terhadap tugasan mereka masing-masing yang telah ditetapkan, yang mana dengan penetapan tugas ini memudahkan mereka untuk melakukan tugasan mengikut peranan tersendiri, sekaligus memudahkan juga sebuah organisasi untuk mencapai matlamat yang mereka inginkan. Jadi secara keseluruhannya, melalui penerangan saya ini jelas menunjukkan mengapa dapat dikatakan bahawa terorisme ini masih lagi relevan hingga kini. Sekian itu sahaja perkongsian dari saya. Saya kembalikan sesi seminar ini kepada saudari moderator kita. Dengan berakhirnya perkongsian panel kita yang terakhir itu, maka berakhirlah slot pertama e-seminar perkongsian pendapat panel yang bertajuk Terorisme, adakah yang masih relevan pada hari ini?
Ribuan ucapan terima kasih diucapkan. Seterusnya, kita beralih pula kepada slot kedua kita pada hari ini, iaitu program soal jawab berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa soalan yang menjadi topik perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat berkaitan tajuk kita pada hari ini. Selain itu, saya juga menjemput mana-mana panel untuk memberi persoalan kepada barisan panel yang lain. Selain itu juga, para panel juga dapat mengulas dengan lebih panjang berkaitan tajuk kita pada hari ini sebagai salah satu perkongsian ilmu. Saya mulakan persoalan pertama berkaitan tajuk kita pada hari ini dengan mengajukan soalan berbunyi, apakah contoh yang menunjukkan bahawa telerism ini masih relevan pada masa kini? Dijemput mana-mana panel untuk menjawab persoalan ini. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Terima kasih atas persoalan sebentar tadi. Izinkan saya untuk mengulas atau menjawab persoalan itu. Baiklah. Ya, saya percaya bahawa terorisme ini masih relevan dalam era ini. Tidak sepenuhnya, tetapi sebahagian. Contohnya, jika kita melihat di kedai McDonald's, jika kita pergi ke kedai McDonald's, di sana kita dapat melihat mereka mengamalkan sedikit pengurusan saintifik di mana mereka diarahkan mengenai kerja mereka, iaitu prosedur yang ditetapkan dengan jelas. Dan kita dapat lihat juga di semua kedai McDonald's di seluruh dunia ini, mereka menjalankan apa-apa tugas mudah seperti mengemop, menyapu dan melakukan pembersihan dengan cara yang sama. Dan cara ini kita boleh katakan satu cara terbaik. Saya juga menjemput mana-mana panel untuk memberi persoalan kepada barisan panel yang lain. Okey, soalannya berbunyi begini. Jika dilihat para panel bersetuju bahawa terorisme ini masih lagi relevan pada hari ini, persoalan saya adalah, tidakkah terorisme ini mendapat kritikan? Adakah kebanyakan ahli-ahli saintifik menerima pendekatan ini secara terbuka setelah pendekatan terorisme ini diperkenalkan? Sekian. Okey, terima kasih atas soalan yang diutarakan oleh saudara Khairani. Saya ingin menjawab persoalan saudara. Tidak dinafikan terorisme telah dikritik secara meluas oleh ahli akademik seperti Hoxie 1916 dan Braverman 1974. Hal ini kerana melalui Comparolis dan Solomos 2012 dalam terorisme ini, Taylor telah menyokong kajian massa dan gerakan, iaitu yang mengenal pasti satu cara terbaik untuk menjalankan sesuatu kerja bagi memaksimumkan kecekapan. Idea ini menunjukkan bahawa pekerja diberi autonomi sebanyak mungkin secara praktikal supaya mereka boleh menggunakan pendekatan yang paling sesuai untuk situasi yang dihadapi. Hal ini telah dikritik kerana yang lain berpendapat konsep satu cara terbaik adalah tidak sesuai kerana Braverman menyatakan cara terbaik untuk seorang pekerja mungkin tidak begitu untuk pekerja lain. Walau begitu, menurut Comparolis dan Solomos 2012 lagi, Taylor berhujah bahawa jika kajian massa dan gerakan yang diambil ke atas pekerja yang melaksanakan tugas itu, ini tidak akan menjadi isu kepada majikan dan mereka kemudiannya akan mendapat manfaat dari segi kecekapan dan produktiviti. Maka melalui konsep ini telah mendapat kritikan. Namun, prinsip lain dalam terorisme seperti yang telah dinyatakan oleh saya dan panel-panel yang lain telah membuktikan bahawa terorisme ini masih lagi relevan pada hari ini. Seperti yang kita dapat lihat, Elizabeth Airy 2010 menyatakan bahawa prinsip teori pengurusan saintifik Taylor atau terorisme ini telah diamalkan secara meluas dan kerjasama yang terhasil antara pekerja dan pengurus akhirnya berkembang menjadi kerja berpasukan yang dapat dinikmati hari ini dalam sesebuah organisasi. Walaupun terorisme dalam erti kata tulen tidak banyak diamalkan hari ini, pengurusan saintifik telah memberikan banyak sumbangan penting kepada kemajuan amalan pengurusan. Ianya memperkenalkan produser pemilihan dan latihan yang sistematik, menyediakan cara untuk mengkaji kecekapan tempat kerja, dan ia mengalahkan idea reka bentuk organisasi yang sistematik. Justru inilah mengapa para panel berpendapat terorisme ini masih relevan pada hari ini walaupun terdapat sedikit kritikan terhadap konsep satu cara terbaik ini. Oleh itu, saya harap penjelasan saya ini dapat menjawab persoalan saudara sebentar tadi. Dijemput
menjemput mana-mana panel untuk menjawab persoalan ini. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Baik, mengapakah terorisme semakin kurang digunakan pada hari ini? Adalah karena dalam dunia pekerjaan industri hari ini, penggunaan teknologi modern seperti mesin dan alat otomatik robotik semakin banyak digunakan dalam pekerjaan industri. Ini menyebabkan prestasi pekerja semakin menurun karena mereka lebih bergantung kepada teknologi modern pada hari ini. Ada juga pekerja yang sebenarnya tidak mampu dan kurang mahir dalam melaksanakan suatu pekerjaan, namun kepincangan mereka dalam pengurusan pekerjaan ditutupi dan dibantu oleh penggunaan teknologi modern dalam pekerjaan industri. Para hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri e-seminar kita pada hari ini, sekali lagi saya menjemput Saudara Muhammad Khairani untuk menyimpulkan dapatan perkongsian ilmu kita pada hari ini. Terima kasih Saudari Nurshimah. Oke, di sini saya dapat simpulkan yang bahwa dari apa yang diberikan ataupun pendapat daripada panel pertama kita, yaitu Mazhar Gibbon, yang menyatakan bahwa majikan perlu menugaskan pekerja berdasarkan kemampuan mereka, dan juga majikan perlu ataupun pihak syarikat untuk memantau prestasi pekerjanya. Manakala panel kedua kita pula, yaitu Sumayyah, berpendapat isu utama sekali dalam kerja teller ialah menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan. Jadi setiap pengurus tidak semestinya mempunyai kepakaran yang istimewa. Sebaliknya, pengetahuan sudah memadai untuk seseorang mengurus sebuah organisasi. Panel ketiga pula berpendapat bahawa pembahagian tugas yang betul antara pengurus dan pekerja adalah masih dapat digunakan dalam organisasi kerana mampu mencapai matlamat organisasi. Jadi di sini saya, pada pandangan saya, terorisme ini masih relevan digunakan sehinggalah hari ini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Demikianlah tadi perkongsian ilmu yang telah disimpulkan oleh Saudara Muhammad Khairani. Sesungguhnya, kita sangat bertuah kerana dapat menghadirkan diri ke majlis ilmu pada hari ini, kerana tidak dinafikan ilmu yang diperolehi adalah sangat bermanfaat untuk kita semua. Para hadirin sekalian, kita telah pun berada di hujung program. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Dengan itu, berakhirlah sudah majlis kita pada pagi ini, dan majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel jemputan kerana sudi untuk bersama kita pada hari ini. Di kesempatan ini juga, kami ingin memohon ribuan kemaafan andainya ada salah silap sepanjang kami menjalankan program ini. Saya harapkan apa yang didapatkan daripada hari ini dapat dijadikan sebagai sebuah kekuatan baru dan juga pengetahuan baru buat kita semua. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa barli. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersuah kembali. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.